mas kahwin yang tersebut itu? Kita jawab. Laju lagi jawab tu. Maka lepas pada jawab tu, dia baru jadi isteri, betul tak? Hak puan tu jadi isteri kita. Dah. Bila jadi isteri kita, dia ada anak. Anak tu namanya anak isteri. Faham baik? Nak faham situ dulu. Kita dah buat benda lagi, jimat tak kan nak jimat depan Tok Imam. Baru sudah akad nikah. Faham? Rebah Tok Imamnya. Faham? Jadi bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tu kata, mana dah kan dengar? Sah. Kuat. Molek sungguh kuat. Tak? Tu baru orang jawab nikah ni aku terima. Bolong buat kali. Tak? Ada orang tu kita khabar belajar sikit, duduk dalam bilik berlatih jawab pun tak apa. Beres je 6 kali. Beres 6 kali. Mandi tu. Jadi bila kita jawab nikah isteri, barulah perempuan tu jadi nama isteri kita. Kalau dia ada anak, anak dia tu dia panggil anak isteri, bukan anak tiri. Faham baik? Nampak dah? Nampak dah? Kemudian bila kita jimak dah isteri kita ni, maka bernama anak tiri. Dia gitu. Kalau nak pecah asal memang panggil anak tiri dah, tapi nak pecah, nak beri butim no. Dari segi istilah fuqahanya. Kalau kita kahwin dengan dia, dia ada anak isteri. Bila kita jimak dah mak, anak tiri. Bila masih bernama anak isteri, boleh kahwin dengan anak. Dengan syarat cerai mak. Nampak? Jadi kalau kita kahwin dengan mak, dia ada anak perempuan, kita tak tahu kita kahwin dengan mak. Kita pun pergi rumah dia dah lepas nikah. Dah tu bik anak dara lah, ada anak dara. Tambah kamu nak anak daramu. Boleh? Kita tak jamah lagi mak, kita pun cerai. Aku cerai kamu. Lepas cerai tu menikah pula dengan anak. Boleh? Situ dia juga boleh. Panggil Tok Imam semula kalau muka tak malu. Tapi hukum boleh. Syarat tak kita jimak lagi mak. Nampak? Kalau kita jimak mak dia tu, maka anak bernama anak tiri. Bila anak tiri, haram kita nikah. Tak boleh Kalau kita cerai dah mak, anak tu anak tiri dah, tak boleh nikah dah. Tapi kalau kita baru nikah dengan mak, tak jamah lagi mak, anak tu panggil anak isteri, kita cerai dengan mak, boleh nikah dengan anak isteri. Maksud ni boleh dan tak boleh, dia jawab. Boleh kalau dia tak nama lagi anak tiri. Tapi hak ni dia kata kalau nama anak tiri dah, tak boleh lah pasal jimak dah mak. Tu kan boleh dan tak boleh. Faham tu? Terang jelas dah tu. Kalau tak faham, bodoh penuh. Bolehkah di dalam rumah kita menggantung ayat-ayat Al-Quran, contohnya macam ayat Fa'kul. Fa'kul itulah Qul huwallahu ahad. Tak. Qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Fa'kul dipanggil. Ayat kursi atau ayat 1000 dinar. Surah Yasin ke? Setengah orang kata tak boleh. Sebab kalau mung tak tahu makna, apa yang mung pamerkan itu sama macam mung buat pameran. Dalam rumah jatuh ke berdosa pula. Minta penjelasan. Jawabnya tak berdosa. Bahkan kata ulama-ulama, yang afdalnya kita hiaskanlah rumah kita dengan ayat-ayat Quran. Nampak? Sama ada jenis gantung atau kita tulis terus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang menulis satu ayat pada dinding rumahnya, maka berselawatlah malaikat kepada tuan rumah selama mana ada tulisan itu kekal pada dinding. Batu baik tulis. Baik orang dulu dia pahak dinding-dinding rumah dengan ayat Quran, ayat kursi. Pada dia ubuh gambar tu sipu. Jadi dah tu tak faham berdosa. Tak berdosa. Siapa kata berdosa? Tak berdosa, tak faham Quran, tak berdosa. Kalau kita baca tak berdosa, tak usah kata tak baca. Kita ambil ayat Quran, kita tepek dinding tak faham, tak berdosa.
Nah, boleh pahala? Boleh pahala. Biasa saja bacaan yang kalau kita tak faham baca boleh pahala. Hak lain tak boleh. Al-Quran. Tak faham benda surah daripada awal surah Al-Kahfi sampai nutup, baca saja malam Jumaat, boleh pahala dengan ijma' ulama. Lain daripada Quran, hadis tak tahu benda makna baca tak boleh pahala. Zikir dalam darakah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dah mana benda baca dah tahu, tak boleh pahala tu. Dah Quran se boleh pahala walaupun tak faham. Itu kelebihan Al-Quran. Nampak? Jadi bila tak faham baca boleh pahala, tepek dinding tak faham tak salah. Dah kalau nak ambil faham, itu yang disuruh syarak, dipuji syarak. Bukan saja tepek, bahkan ambil faham pula benda maknanya. Kerana dengan faham kita dapat beramal dengan Quran. Tapi kalau tak faham kita dapat fadilat, rahmat ayat Quran tu sendiri. Tak? Jadi tak salah. Yang salahnya kita tulis benda yang kita tak tahu, bukan ayat Quran, bukan hadis, benda tak tahu. Itu baru salah. Kemudian dia kata beri penjelasan apakah benar seorang imam yang menyokong parti ... tak tahu parti mana, atau imam itu seorang fasik, kita tak boleh berimamkan dia dalam solat. Apakah buktinya? Sila berikan dalil dan nas yang boleh meyakinkan saya. Ni masalah tu imam ni, tak mau ikut. Tak. Masalah ini berlaku khilaf. Kalau imam itu orang fasik, yang tidak berlaku khilaf, imam itu bukan Islam, ataupun Islam yang telah murtad, atau orang Islam yang melakukan perkara yang membatalkan akidahnya. Tu imam tu kata tak wajib jalan undang-undang Islam. Tu imam tu tak sah ikut dengan ijma' ulama'. Tu imam tu kata kalau ikut Nabi jadi mundur kita, kalau ikut ke Quran jadi tak maju kita. Hak tu tak sah ikut daripada awal, kerana tu imam telah keluar daripada agama Islam. Walaupun dia ngaku tak keluar juga, ulama' telah sepakat dia telah keluar. Dia begitu. Adapun semata-mata menyokong kezaliman, menyokong program-program maksiat, ataupun tidak memberi sokongan kepada golongan yang nak mahu mengembalikan Islam cemerlang dalam negara, beri sokongan kepada golongan-golongan jahiliyah, tak, itu hukumnya fasik saja, tak jadi kufur. Tak, fasik dia panggil. Maka hukum kita sembahyang belakang orang fasik ni makruh dan sah. Faham makruh? Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, benda yang diberi pahala kalau kita tak buat, tapi kalau kita buat tidaklah masuk dalam api neraka. Lepas tu dia minta dalil. Dalilnya banyaklah. Dalilnya dalam hadis Ibnu Majah menceritakan bahawasanya Nabi SAW pernah berkata, la ya'ummu fajirun mu'minan, janganlah menjadi imam seorang yang ahli maksiat atau orang yang jahat kepada orang-orang yang berimam. Maksudnya orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Maksud hadis ini, janganlah orang ahli maksiat, orang buat zalim, orang ahli dosa jadi imam bagi orang yang jenis tak buat dosa, orang baik-baik. Dah larang ni takut haram kot. Ya, memang Al-Imam Al-Hambali mengatakan hadis ini maksudnya haram dan tidak sah. Lepas tu mazhab Hambali kata tak sah kalau tak imam fasik, tak imam sokong orang-orang yang zalim, tak sah. Tapi jumhur ulama' mazhab kita Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka ini mengatakan sah dan makruh sahaja. Pasal apa? Ni larang pasal berdalil dengan amalan-amalan yang lain, seperti mana yang terkenal anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf, seorang pemerintah yang zalim, orang Islam tapi zalim, suka curi duit harta rakyat, buat istana dan sebagainya, suka memenjarakan orang-orang yang tak setuju dengan dia. Islam dia tapi zalim. Pernah Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, semayang duduk jadi makmum belakang dia. Nah, jadi daripada amalan ni maknanya Nabi larang tadi makruh. Nah,
makruh. Kalau ada imam yang baik, jangan ikut imam lagu ni. Kalau ada surat lain, pergi surat lain lah. Biar surat tu tangga nak utuh pun buruk depuk, tapi imam dia bukan orang fasik, bukan imam dia penyokong orang yang melakukan kezaliman. Kerana